Seorang perempuan yang berkerjaya dan masih belum berkahwin dan tidak tinggal dengan ibu bapa, siapa yang perlu membayar zakat baginya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من فلقت الأنوار إلا بذاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang budiman, selamat datang. Kita bertemu lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan Gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, program yang akan membincangkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan dan bagaimana cara untuk kita memperbaiki amalan yang lebih tepat dengan sunnah. Dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang zakat fitrah. Sebelum saya mengenalkan penceramah kita ataupun ilmuwan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama share, kongsikan program ini untuk kebaikan, manfaat bersama kepada sahabat-sahabat anda, kepada kaum keluarga anda. Dan jangan lupa untuk follow Facebook My Hadith Time. Dan anda bersama dengan saya Jalal Zaiki dan bersama dengan kita tetamu kita pada hari ini iaitu tetamu yang bernama Dr. Muhammad Hafiz Mahayadin, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Marat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersasul-sasul saya sebut ni jawatan Ustaz ni panjang kan. Itulah panjang sangat. Terima kasih. Baik, dan hari ini kita akan bincangkan tentang zakat fitrah dan inilah ilmuwan yang bakal membincangkan hadis yang panjang lebar yang bakal saya bacakan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salati. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan pelaksanaan zakat fitrah dengan segantang tamar atau segantang bali ke atas hamba dan orang yang merdeka, lelaki dan perempuan, yang muda dan yang tua dalam kalangan orang-orang Islam, dan baginda menyuruh agar ditunaikan sebelum orang ramai keluar menuju solat hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1503. Dan inilah hadis yang kita bakal bedah pada hari ini. Dan mungkin sebagai pengenalan Ustaz, apakah yang mungkin Ustaz nak kongsikan kepada para penonton? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara kita, pemudah cara kita, saudara Jalal Zaiki. InsyaAllah untuk membedah hadis ini, iaitu sebuah hadis yang menjadi asas penting kepada pensyariatan suatu kewajipan yang menjadi part of rukun Islam, iaitu zakat ataupun lebih spesifik lagi zakat fitrah. Jadi daripada hadis ini kita dapat merumuskan beberapa perkara. Yang pertamanya berkaitan dengan zakat fitrah. Maksud zakat fitrah yang dijelaskan oleh para ulama, zakatul fitri diberikan nama zakatul fitri ini, maksud al-fitru min Ramadan. Maknanya selepas kita habis berpuasa di bulan Ramadan, jadi kita masuk ke 1 Syawal tu dinamakan sebagai kita berhenti puasa, kita iftar, kita berbuka puasa untuk tempoh yang berpanjangan. Jadi al-fitru min Ramadan itu kita berhenti puasa daripada ibadat 30 hari yang telah kita lakukan. Dan dalam hadis ini juga ingin mengingatkan kepada semua, kepada kita, bahawa zakat fitrah ini kaitannya bukan dengan hari raya, kaitannya bukan dengan keseronokan menyambut Aidilfitri, tetapi ia adalah kita kata macam silibus terakhir ataupun kewajipan terakhir yang berkaitan dengan Ramadan. Juga selain daripada nama
al-fitr ataupun zakatul fitrah ini, zakatul fitri Arab sebut, dinamakan juga sebagai zakatul abdan. Kan? Maksud zakatul abdan ini bagi membiasakan dengan satu lagi kewajipan zakat lain yang berkaitan dengan harta yang dinamakan sebagai zakatul amwal. Baik, kita kembali kepada zakatul abdan, zakat fitrah ini. Maksudnya ialah zakat ini diwajibkan seperti mana yang dilihat pada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tadi. Bahawa kewajipannya dikenakan ke atas individu. Dengan melihat kepada diri seseorang itu sama ada sebagai, kita kata, lelaki, perempuan, hamba, merdeka, tua, muda, tak kiralah apa jantina, sekalipun di kalangan al-muslimin, orang Islam. Kan? Jadi semuanya dikenakan zakat. Zakat fitrah ini dikenakan berbeza daripada zakat al-amwal yang lain. Kerana kalau kata zakatul amwal, biasanya dia ada syarat-syarat dia. Seperti syarat memiliki nisab dan juga syarat cukup genap setahun ataupun yang disebut hawalul haul itu. Tapi zakat fitrah ataupun zakatul abdan ini diwajibkan bagi individu yang mempunyai lebihan perbelanjaan. Ditetapkan macam mana standardnya itu pada malam raya dan juga siang harinya. Kita kata siang dan malam raya tu 24 jam. Jadi lebihan perbelanjaan bagi seseorang mukallaf dan juga tanggungan dia. Jalal dan juga sidang penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maknanya tanggungan kita, kalau katalah kita seorang diri, kita solo, ke atas kita lah. Dan sekiranya kita berkeluarga ataupun kita mempunyai tanggungan seperti ibu, bapa dan sesiapa yang berada di bawah tanggungan kita, jadi kewajipan tersebut perlu dibayar adalah perhid mengikut individu tersebut. Jadi ini yang dinamakan sebagai zakatul abdan. Jadi kita dapat lihat di sini dari segi pensyariatan zakat al-fitrah ataupun zakatul abdan ni, dia melibatkan setiap peringkat umat Islam tanpa beza jantina dan status sosial. Kalau kita tengok di sinilah, maknanya hamba pun wajib membayar zakat fitrah, tapi hamba zaman sekarang ni tak ada lah. Cuma nak cerita kata kewajipan tersebut dalam hadis sebut, tuan kepada hamba tu bertanggungjawab untuk membayar hamba. Hamba dia tak bayar sebab dia tak ada, kerana dia sendiri itu harta. Tapi tuannya yang memiliki hamba, kalau kata ada hamba 100 orang, jadi 100 lah yang dia kena bayar sebab tanggungan. Begitulah juga jika kita mempunyai keluarga yang besar, maka kita bertanggungjawab untuk mengeluarkan zakat bagi semua tanggungan kita. Jadi di sini, apa yang menarik perhatian daripada hadis ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hanya mereka yang benar-benar miskin ataupun fakir, al-fuqara wal masakin saja dikecualikan daripada zakat fitrah. Sebab apa? Sebab dia punya standard dia itu ditetapkan orang yang mana mempunyai lebihan perbelanjaan pada malam dan siang raya tu. Jadi itu saja, sehari saja dalam setahun. Sebab zakat fitrah ni dia setahun. Aidil Adha dia tak ada zakat al-Adha. Jadi dalam setahun tu maknanya semua manusia ni hanya yang betul-betul susah saja yang tak bayar zakat. Jadi perlu dibezakan ya sidang pendengar sekalian. Dari segi status sosial yang dibahagikan dari mengikut pendapatan tu. Ada T20, M40, B40. B40 itu kadang-kadang mereka juga kena bayar zakat. Kena bayar zakat fitrah. Sebab apa? Jika mereka mempunyai lebihan perbelanjaan pada malam dan siang hari raya. Jadi kalau kita tengok di sini kadang-kadang bukan bermakna golongan bawah pendapatan 40 itu mereka skip daripada zakat. Tidak. Mereka tetap kena bayar. Kadang-kadang kita melihat yang kita boleh beli baju raya,
kita boleh menyediakan kelengkapan-kelengkapan juadah untuk hari raya, kan, untuk persiapan rumah dan sebagainya. Tapi jangan lupalah untuk kita melaksanakan, menunaikan tuntutan zakat fitrah. Jadi yang terakhir sekali, saya katakan tadi, zakatul abdan ini, zakat fitrah ni dia berbeza dengan zakat harta. Ya, kerana zakat harta ini dia diwajibkan bagi orang yang memiliki kekayaan lah, kita kata, sama ada di dalam bentuk aset-aset yang dimiliki daripada perniagaan, daripada pertanian, ya, dan juga buah-buahan dan sebagainya, emas galian. Kadang-kadang kita ada memiliki emas harta simpanan kita. Jadi zakat harta ni dia walaupun wajib tetapi tak kena kepada setiap orang, melainkan mereka yang memiliki harta tersebut dan juga cukup nisab serta cukup haulnya. Jadi dia berbeza dengan zakatul abdan. Zakatul abdan ni hak susah betul, hak yang tak ada perbelanjaan tu saja, yang tak ada apa-apa, kan? Hak ni saja yang terlepas daripada zakat fitrah. Kan? Dia berbeza dengan zakat tul abdan. Kadang-kadang ada yang golongan B40 terlepas daripada zakat, kan? Kerana mungkin kita sendiri pun kadang-kadang banyak juga zakat yang kita tak bayar. Nak bayar zakat emas sebab kita tak memiliki emas. Nak bayar zakat perniagaan, kita tidak memiliki perniagaan. Mungkin kita membayar zakat pendapatan mengikut kemampuan kita. Jadi saya rasa itu saja kot untuk penjelasan, pengenalan tentang hadis ini. Yang panjang lebar. Tapi Ustaz, satu benda yang saya perasan dalam suruhan solat, Ustaz, wa aqimus solat, dia mesti akan datang satu lagi itu wa atuz zakat. Ya. Maksudnya pentingnya zakat ni dalam Islam, dalam suruhan Islam ni. Mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang signifikan zakat ni, Ustaz. Ya, bila Allah sentiasa pairkan wa aqimus solat tu dengan wa atuz zakat tu, supaya kita ni sebagai saya dan juga penonton-penonton ni faham apa kepentingan zakat ni, Ustaz. Ya, baik, itu satu soalan yang baik, dan juga memang betul, maknanya di dalam perintah solat dan zakat ni, dalam kebanyakan ayat dia datang beriringan. Maka sebab itu maafkan saya, solat ini adalah melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Dari konteks kita orang kata apa, menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks hubungannya itu, dia adalah hubungan yang bersifat vertikal. Maknanya dia naik ke atas. Dan sebagai seorang Muslim yang efektif, kehidupan kita ni bukan melibatkan hubungan kita dengan Tuhan semata-mata. Tapi juga kita kena concern dengan masyarakat sekeliling kita. Sebagai seorang Islam, dia perlu sedar tentang hubungan dengan manusia, iaitu hubungan yang berlaku secara horizontal. Maka di sinilah datangnya wa atu zakah itu sebagai hakul mal, sebagai hak harta. Jadi dapat kita fahami di sini, pada masa yang sama kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal Tuhan, kita jangan lupa hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Yang mana mereka juga bersama dengan kita dalam satu perjalanan menuju kepada Tuhan. Cumanya, kadang-kadang disebabkan harta kekayaan yang kita miliki itu mempercepatkan, orang kata apa, lonjakan kita dengan banyak pahala daripada zakat, sedekah, infak tu sampai kepada Allah berbanding dengan orang lain. Jadi perkongsian sedikit kekayaan itu juga membantu mereka untuk mempercepatkan lonjakan kepada Allah. Jadi ini sangat unik, menunjukkan bahawa kita umat Islam di dalam saat kita beribadat, kita bergerak secara kolektif. Mungkin saya boleh kaitkan sedikit, kerana itu kita dapat melihat di dalam surah Al-Fatihah sendiri pun, ya, disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kepada engkau kami, bukan kita, kan? Iyyaka na'bud, kami menyembah, dan wa iyyaka nasta'in, memohon bantuan. Memohon bantuan ni macam-macam lah.
Kita orang yang mempunyai pendapatan, kita memohon bantuan kepada Allah, ditambah rezeki. Tapi bagi mereka yang tiada pendapatan, tiada kita kata perbelanjaan, mungkin memohon bantuan diberikan sedikit rezeki. Jadi itulah signifikan kaitan antara perintah solat dan perintah zakat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada doktor atas penjelasan tersebut. Saya rasa satu benda yang menarik bila kita sebut solat ni ialah hubungan dengan Allah, tapi zakat ni ialah hubungan sama manusia. Dan lepas ni kita akan tengok lagi apakah hikmah pensyariatan zakat fitrah dengan spesifiknya lah. Tadi Ustaz ada sebut sedikit lah tentang bagaimana zakat ni boleh membantu sesama manusia, tapi lepas ni kita nak tengok dengan lebih detail lagi, dengan lebih jelas lagi. Sebab itu jangan mana, kita akan kembali lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Kembali lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Bersama saya Jalal Zaiki dan juga ilmuwan kita pada hari ini iaitu Dr. Hafiz. Tadi kita dah pun bincangkan sedikit sebanyak tentang zakat fitrah dan kenapa disyariatkan. Lepas ini kita akan bincangkan dengan lebih jelas apakah hikmah dan juga mungkin sedikit sebanyak persoalan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Sebelum itu saya nak galakkan kepada anda semua untuk teruskan share program ini untuk manfaat sahabat-sahabat anda dan juga kaum keluarga. Dan jangan lupa untuk follow Facebook My Hadith Time. Dan Doktor, mungkin kita boleh sambung sedikit tentang, bila kita dah sebut tentang zakat ini untuk menjaga hubungan kita sama manusia, apa lagi hikmah pensyariatan zakat fitrah secara spesifiknya? Baik, terima kasih saudara Jalal. Tentang hikmah pensyariatan zakatul fitr ataupun zakatul abdan ini, seperti yang saya katakan tadi, zakat ini dibezakan dengan zakatul amwal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafas wa tu'matan lil masakin ila akhiri hadzal hadis. Maksud hadis ini daripada Ibnu Abbas, dia melaporkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah. Ini dinyatakan hikmah di dalam pensyariatan hukum ni Jalal dan juga semua pendengar, biasanya akan disertakan dengan illah. Maksud illah di sini akan ada reason. Sebab punca pasal apa? Sesuatu hukum itu disyariatkan. Jadi di dalam hadis ini, Rasulullah menyatakan pensyariatan zakat fitrah ini bertujuan untuk membersihkan jiwa, diri orang yang berpuasa itu daripada cakap-cakap lara, sia-sia dan juga cakap-cakap tak elok. Ar-rafas ni kita kata kalam tak molek lah. Hak cakap benda mencarut, benda merapu. Kadang-kadang ya, Jalal dan juga semua sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak bercakap. Tapi kita berkomunikasi di media sosial. Di Facebook, ayat kita pun boleh tahan juga kan. Bila kata kita buat, kita kecam. Kita kata, kita tak cakap pun. Tapi kita tulis. Sedangkan kita terlupa bahawa Alkitab kal khitab, dari segi hukumnya ada kaedah menyebut yang kita tulisan sama seperti ucapan. Jadi jika zakatul fitr ini bertujuan untuk membersihkan as-saim, orang yang berpuasa itu daripada kalam-kalam yang tak molek, begitulah juga untuk bersihkan daripada kata-kata tulisan yang tak cantik, tak molek, yang mengguriskan hati kan. Dan juga yang kadang-kadang kita tulis itu secara general.
Tetapi kita tak masukkan siapa-siapa. Orang yang membaca itu yang kebetulan mungkin terasa seolah-olah macam kita menyindir dia kan, apa semua tu. Jadi hal-hal seperti inilah yang hendak dipurifikan ataupun nak disucikan oleh zakat fitrah. Kemudian yang keduanya, jelas Rasulullah sebut tu'matan lil masakin. Untuk kita kata untuk menyediakan makanan lah, menyediakan kita kata dish hidangan yang turut orang kata apa disertai orang kata apa kegembiraan untuk menyambut Aidilfitri itu oleh al-fuqara wal masakin di kalangan umat Islam. Maknanya di sini zakat fitrah bertujuan untuk nak purify diri kita, diri kita. Sebab itu orang yang membayar zakat tapi mungkin dia orang yang kurang pendapatan. Kan saya nyatakan tadi beza B40 dengan fuqara. Orang yang benar-benar terlepas daripada membayar zakat fitrah ni tak ada apa langsung. Jadi orang yang mungkin susah tetapi ada lebihan perbelanjaan, dia bayar zakat fitrah. Di sini hikmah zakat fitrah ni supaya orang miskin juga tidak terhalang daripada membuat pahala bersedekah ataupun memberi kepada orang lain. Dalam banyak keadaan, kita ni lebih suka menerima banyak daripada orang lain. Tetapi untuk memberi, kita suka bagi sikit ataupun kita memberikan lebihan yang kita tak mau. Yang kita hendak, yang kita sayang itu kita simpan kat rumah. Sekadar minimum. Jadi begitu. Jadi kita kena ingat bahawa orang miskin ni bukan automatik dia masuk syurga. Bukan automatik dia tu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kekayaan dan dengan kemiskinan, tetapi dengan amalan masing-masing. Karena itu kadang-kadang orang miskin ni dia duk rasa dia tak boleh buat apa-apa, kan? Tapi kita kena ingat bahawa kadal kufru ayyakuna kafiran, atau ayyajurra ilal kufri. Kadang-kadang kemiskinan ni boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kerana itu dengan zakat fitrah ini, orang yang susah tapi masih lagi membayar zakat fitrah, dia akan berkongsi perasaan macam mana memberi daripada menerima. Jadi sebab tu dalam Islam ni dia nak supaya kita kalau boleh janganlah jadi asnah zakat sampai bila-bila. Cuba berusaha untuk menjadi muzaki, untuk menjadi orang yang membayar zakat, bukan orang yang menerima zakat. Jadi itu satu daripada kita kata hikmah pensyariatan zakat fitrah. Kalau ada masa lagi saya masukkan sikit. Maknanya yang keduanya ialah ini adalah satu bentuk kita kata sistem takaful Islam ataupun tadamun Islam, sistem jaminan sosial dalam Islam yang mana menghendaki semua umat Islam itu berkongsi dalam kegembiraan yang berkaitan dengan ibadat. Kalau katalah Aidil Adha, kita tak bayar zakat fitrah, tapi kita disunatkan untuk melakukan udhiyah, kita berkorban, dan juga dalam agihan daging-daging korban itu sama ada separuh ataupun suku daripada harta itu adalah untuk al-fuqara wal masakin. Maknanya mereka juga mendapat kegembiraan atas dasar ibadat. Jadi dalam sambutan Aidilfitri ini dia berkaitan dengan ibadat kerana pada hari itu semua diharamkan berpuasa. Siapa pun tak boleh berpuasa, kena bergembira. Datangnya zakat fitrah yang diterima oleh para asnaf ini, al-fuqara wal masakin ini, supaya pada hari ibadat ini, kita katakan Aidilfitri ini adalah hari ibadah kita. Jadi semua bergembira. Dia berbeza dengan kegembiraan atas dasar sosial. Kan, contoh kita katalah macam saya, Jalan dan juga semua sidang penonton sekalian, kita sambut bersedih kita. Kita sambut kesyukuran. Hak tu dia bukan ibadat. Hak tu kita sendiri. Adat. Ya, bila kata kita sendiri itu sebenarnya kita tak jemput orang pun tak apa. Jadi tak menjadi kewajipan ke atas kita bila katalah kita nak jamu belanja anak-anak kita ke kot dapat rizak yang bagus dalam peperiksaan ataupun dengan dikurniakan rezeki,
Jadi kita bawa keluarga kita pergi menikmati, kita kata ni kan. Jadi hak tu tak wajib untuk kita bahagi sikit kepada orang miskin. Contoh kita katalah macam kotlah saudara jalan dapat bonus 3 bulan. Tak jadi wajib kepada kita daripada bonus tu dia jadi zakat bonus, tak. Cuma dia termasuk dalam zakat pendapatan lah. Jadi begitu. Jadi dalam hal-hal yang berkaitan ibadat, Allah perintahkan kita supaya jangan lupa golongan marhain. Bergembira dalam urusan agama, dalam urusan ibadat, jangan lupa ada di sana mereka yang juga perlu bergembira seperti kamu. Tapi dalam hal-hal yang bersifat tausiah, dalam hal-hal adat, dalam urusan keduniaan, hak ni orang tak cakna. Orang tak peduli pun kita dapat gaji banyak mana. Tapi kalau hari raya orang perhati, orang tengok. Semua yang datang semayang itu pakai baju elok, bawa kereta mewah, ya kan, dengan macam-macam lah. Jadi di sini syarak minta supaya perasaan gembira itu turut dirasai oleh golongan miskin. Mungkin sedikitlah sebelum kita berhenti berehat Ustaz untuk segmen yang seterusnya. Macam mana kita, ya tadi saya suka bila Ustaz sebutkan zakat ni dia memberi kepada konsep takaful Ustaz kan. Itu dari segi pandangan yang positif. Mungkin ada juga orang yang mengatakan, oh zakat ni seolah-olah macam kita nak menggalakkan orang untuk jadi miskin. Macam mana Ustaz kita nak patahkan? Oh gitu. Baik. Pertamanya, kewajipan zakat adalah difardukan mengikut syarat-syaratnya. Orang yang membayar, yang mempunyai lebihan pendapatan ataupun yang mempunyai kekayaan wajib mengeluarkan zakat. Zakat bukan bertujuan untuk kita kata nak menjadikan orang susah itu sentiasa comfort dengan keadaan tanpa ada usaha. Tak, sebab itu kerana apa? Kalau kita lihat kepada asnaf zakat yang lain, kita dapati sebenarnya banyak fungsi-fungsi zakat. Bukan sekadar untuk menjaga kebajikan orang miskin, tetapi untuk pengukuhan sistem ekonomi, sistem kewangan dan juga sistem sosial Islam itu sendiri secara keseluruhan. Cuma menarik soalan yang ditanyakan itu berbalik kepada sikap mereka yang menerima zakat ini, yang nak terima zakat. Dia bukan kesalahan itu bukan kembali kepada zakat, tetapi kembali kepada sikap dan attitude individu. Sebab itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang ada hanyalah perintah untuk membayar zakat, tetapi tidak ada perintah wajib menerima zakat. Kita kena ingat tu. Jadi kita sebagai orang yang bekerja, ya, saya nak memberikan sedikit, kita kata macam nasihat kepada kita semua. Apabila kita melangkah ke alam kerjaya, ya, di sana ada adik-adik kita yang lepas SPM, yang lepas degree apa semua. Niat di dalam hati apabila kita bekerja nanti ni kita nak bayar zakat. Bukan kita nak terima zakat. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati. Hasinu amwalakum bizakat. Tuhan akan jaga, Tuhan akan berkati pendapatan kita. Sebab apa? Sebab kita nak melaksanakan perintah Allah. Ya, masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas jawapan tersebut. Dan saya rasa dalam Quran ni pun banyak juga, selain daripada perintah untuk mengeluarkan zakat, banyak juga perintah untuk menginfakkan duit, banyakkan sedekah. Maksudnya Islam ni sebenarnya menggalakkan kita untuk jadi kaya Ustaz kan. Baik, dan kita akan kembali lagi lepas ni dalam segmen yang ketiga, di mana kita akan membincangkan tentang soalan-soalan yang telah pun ditinggalkan oleh para peserta kita di Telegram. Dan kita akan kembali lagi dalam hadis edisi Ramadan gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke mana-mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma.
Alhamdulillah, kembali lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahniah kepada anda tuan-tuan perempuan yang masih lagi setia bersama kami, dan semestinya anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam program ilmu ini. Kita nak tambah ilmu kita dan juga memperbaiki amalan kita yang bertepatan dengan sunnah. Dan dah pun kita bincangkan dengan panjang lebar tentang zakat fitrah, tentang hikmahnya, tentang pelaksanaannya, siapa penerimanya, siapa yang tak payah bayar zakat. Dan sekarang ni saya pasti banyak lagi soalan yang mungkin ada masih tertanya-tanya, dan sekarang kita nak tengok apa soalan yang telah pun ditinggalkan oleh peserta kita. Yang pertama sekali, daripada Hafizah Yaakob, seorang perempuan yang berkerjaya dan masih belum berkahwin dan tidak tinggal dengan ibu bapa, siapa yang perlu membayar zakat baginya? Okey, yang pertama itu. Kemudian seorang ibu tunggal dan mempunyai anak dan tidak memperolehi pendapatan yang tetap, maka ke atas siapakah dipertanggungjawabkan zakatnya? Dua soalan ni, dua keadaan, mungkin Ustaz boleh jawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan yang diajukan. Ada dua soalan di situ sebenarnya. Maknanya akan ada dua jawapan. Yang pertamanya, dia melibatkan orang perempuan yang satu yang bekerja, yang mempunyai pendapatan dan tidak tinggal bersama dengan keluarganya. Dan satu lagi kes, iaitu kita kata ibu tunggal. Kalau kita guna istilah ibu tunggal lah, sebenarnya dalam Islam, dalam kaedah syarak kita panggil armalah, kan, janda, ataupun kita sebut al-mutallaqah, kan. Single mother ni kalau kata di Eropah sana tu yang tak bersuami tapi ada anak, kan. Jadi begitu. Baik. Tanggungjawab mengeluarkan zakat fitrah ke atas orang perempuan dari segi hukumnya adalah ke atas siapa yang memberi nafkah kepada dia. Kan? Jika seorang anak, maka bapa. Jika perempuan itu berkahwin, maka suami. Kan? Jadi orang perempuan dikecualikan daripada zakat fitrah selagi mana dia berada di bawah tanggungan orang lain seperti bapa ataupun suami. Jika tiada bapa ataupun tiada suami, sama ada kematian suami ataupun tidak mempunyai suami, dan perempuan dalam kes yang pertama tadi dia mempunyai pendapatan sendiri dan dia boleh dan malah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ke atas diri dia. Maknanya dia keluarkan sendiri ke atas diri dia berdasarkan hadis yang dibacakan pada awal tadi yang kita bedah ini, hadis Ibnu Umar tadi, az-zakaru wal unsa. Jadi al-unsa di sini, jika ada penanggungnya, maka yang menanggunglah yang membayar zakat. Jika tiada, dia sendiri yang perlu membayar tanggungan, membayar nafkah zakat tersebut. Baik, sedikit perincian ya, jika ada masa berkaitan dengan perempuan yang tidak bersuami ni, kan? Perempuan yang tidak bersuami ni, yang pertamanya, kes perempuan yang tidak bersuami diceraikan, saya nak ambil masa sikit untuk nak nerangkan di sini. Jika perempuan itu diceraikan dengan talak raja'i, dan dalam tempoh cerai itu berlaku iddah, kan, 3 kali suci. Jadi sekiranya Aidul Fitri itu masih masuk di dalam tempoh iddah, maka tanggungan zakat fitrah itu ke atas bekas suami dia. Baik. Jika habis tempoh iddah, maka perempuan itu sendiri yang perlu membayar zakat fitrah ke atas diri dia. Jika dia mempunyai pendapatan. Jika dia kembali duduk dengan bapa dia sebagai contoh, maka bapa dialah yang akan membayar zakat fitrah ke atas dia. Okey. Sekiranya seorang perempuan itu ditalak 3. Bila kata talak 3 ni, maknanya talak bain lah. Habislah dia punya tu. Okey. Sekiranya perempuan yang ditalak 3 itu tidak mengandung, maknanya badan kira tak mengandung apa, jadi walaupun tempoh iddahnya itu berjalan di dalam 1 Syawal, maka zakat fitrah dia sendiri yang kena tanggung. Tapi kalau perempuan itu mengandung,
Kerana perempuan yang mengandung tapi ditalak 3 pula, iddahnya sampai dia melahirkan anak dan suami kena bagi nafkah iddah. Jadi oleh kerana nafkah iddah itu dikeluarkan oleh suami, maka suami kena bayar zakat fitrah ke atas perempuan tadi. Okey. Berkenaan dengan anak-anak. Anak-anak ni, sekiranya suami masih hidup, jadi suami kepada anak-anak, bapa kepada anak-anak itulah yang perlu membayar zakat kepada anak-anak dia. Jadi saya nak pesan kepada bapa-bapa tunggal di sana yang mempunyai anak bersama dengan mantan isteri mereka, jangan lupa untuk membayar zakat fitrah anak-anak kita, anak-anak kamu, anak-anak tuan-tuan, kena bayar zakat walaupun duduk dengan bekas isteri kita. Ataupun isteri kita tu mungkin mantan isteri itu telah berkahwin, mempunyai suami. Jadi dari segi nafkah ke atas anak itu tetap berjalan dan si bapa itu kena membayar nafkah jika bapa tu masih hidup. Jika tiada bapa, maka dia kembali kepada mungkin datuk, datuk bapa kepada bapa dia, datuk kanak-kanak tersebut. Sekiranya tidak ada sesiapa, barulah tanggungan anak-anak ini dibayar oleh ibu tunggal tersebut. Ibu tu ini mengeluarkan zakat fitrah ke atas anak-anak mereka. Jadi itu sedikit mungkin perincian yang agak orang kata halus sikit lah di dalam isu zakat fitrah yang perlu dibayar oleh wanita yang bekerja dan ibu tunggal. Ya. Dan saya pasti sebenarnya ramai lagi yang masih tertanya-tanya lagi lah tentang situasi mereka. Okay, siapa nak kena bayar ni kan? Dan ini antara contohnya sahaja. Dan kita pergi ke soalan yang kedua. Oh, panjang-panjang Ustaz soalan-soalan berkaitan dengan zakat ni. Yang pertama, saya tinggal di Pahang. Ibu dan ayah saya tinggal di Kelantan. Boleh tak bayar zakat fitrah untuk ibu dan ayah saya buat di Pahang walaupun duduk di Kelantan? 2. Pahang menggunakan harga bayaran RM7 bagi semua jenis beras yang digunakan. Tapi untuk Kelantan menetapkan perbezaan harga zakat mengikut jenis beras. Jadi kalau dalam kes saya ni macam mana? Saya nak bayar zakat di Pahang. Adakah perlu digandakan mengikut barang yang ditetapkan oleh negeri Kelantan? Atau boleh bayar dengan harga RM7 yang ditetapkan oleh negeri Pahang? Ini pun soalan maut juga ni. Saya baca je, saya tak faham Ustaz. Okay, baik. Terima kasih. Baik, menjawab soalan itu, pertamanya, zakat fitrah ini adalah zakatul abdan. Jadi, dia mengikut diri, badan orang yang mengeluarkan ataupun yang akan membayar zakat bagi diri dan tanggungan dia. Maknanya dia ikut kita. Okey. Waktu wajib waktu bilakah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ini, iaitu apabila tenggelam hari terakhir Ramadan dan masuk 1 Syawal. Masuk saja maghrib 1 Syawal itu adalah waktu wujubi zakatil fitri. Wajib pada waktu itu melihat kita duduk di mana pada waktu itu. Sebab dia ikut badan kita. Katakanlah sebab ini bagi kes orang yang dia nak bayar, kita kata ikut waktu wajib. Sedangkan saya nak syorkan kita bayar zakat ni digalakkan untuk kita membayar awal. Maknanya sebelum 1 Syawal ni, sekarang ni pun kita boleh, malah lebih baik untuk agihan zakat kepada orang miskin tu kita bayar awal. Ini kes yang kita nak bayar lewat. Kita di sini maksudnya merujuk kepada mereka lah. Jadi yang bertanya dalam soalan tu. Jadi sekiranya pada waktu wajib itu kita berada di Kelantan. Jadi kita bayar mengikut kadar zakat fitrah di Kelantan. Jika kita berada di Pahang, maka kita bayar mengikut nilai kadar fitrah di Pahang. Walaupun kalau kita nak banding dengan Selangor, sekarang ni kita ada 3 kadar nilai tu. RM7, RM14, RM21, dia berbeza. So sekarang ni dia mengikut tempat di mana kita berada. Bukan mengikut tempat orang yang kita nak bayar zakat bagi mereka. Jadi dia ikut kita. Jadi sebab itu, satu lagi saya nak pesan, kadang-kadang
yang kita yakin, yang kita finalize ialah sekarang ni kita berada di mana. Contoh macam saya berada di Selangor. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membayar zakat bagi tanggungan saya di Selangor. Saya dah bayar dah. Kan? Saya dah bayar dah. Kan? Walaupun mungkin saya akan beraya di Pahang. Keluarga ada di Pahang sebelah isteri. Ataupun mungkin saya akan beraya di sebelah Kedah. Kan? Di negeri saya. Jadi oleh kerana nak raya di Kedah ataupun di Pahang ni benda muhtamal, benda spekulatif dah kita tak tahu adakah masa kita nak balik ke sana tu panjang umur ke, selamat ke apa ke. Jadi sebab itu bayarlah mengikut tempat yang kita berada. Baik. Yang kedua tadi, dia kata ada perbezaan kan antara bayaran di Kelantan dan juga di Pahang. Baik. Dalam isu membayar zakat, ya, para fuqaha kita, especially fuqaha Syafi'iyah, ini disebut di dalam kitab-kitab fiqh seperti Mughniul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj dan juga I'anatul Talibin, menyatakan bahawa kita digalakkan, diaulakan untuk membayar, kalau dalam perbincangan fiqh tu, dulu bayar zakat dalam bentuk makanan asasi lah, gandum ke beras ke, kita bayar dengan jenis yang lebih baik. Jenis yang lebih baik. Katalah kita makan beras biasa, tapi kita bayar dengan beras basmati. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi, saya cuba nak samakan dalam konteks ini, kalaulah membayar zakat di Kelantan itu lebih banyak, lebih baik untuk orang miskin, kan? Sebab mungkin dia ada 2 ataupun 3 kadar nilai itu. Jadi, lebih baik dia bayar yang mana lebih banyak, kan? Berbanding dengan yang satu. Ini saya punya nasihat saya dan juga syur saya. Walau bagaimanapun dari segi fatwa standardnya ialah dia berada di tempat mana kita berada pada waktu wajib membayar zakat fitrah. Satu yang terakhir saya nak pesan, diharapkan dalam pengurusan zakat fitrah ni kita kena ingat bahawa pada hari ini kita membayar zakat fitrah afdal dan aulanya kepada amil-amil zakat yang dilantik oleh pihak waliul amri lah. Kerana dari segi pengurusan dan juga agihan zakat itu, pihak lembaga zakat seperti zakat negeri ini, mereka ada data dan mereka ada maklumat yang tepat. Siapakah asnaf fuqara masakin yang layak menerima zakat. Kita kena ingat bahawa kadang-kadang kita mengeluarkan zakat. Tapi jika zakat fitrah itu kita berikan, saya bagi kepada Cik Jalal sebagai contohnya. Sedangkan Cik Jalal kat rumah ni ada duit 10,000. Kan? Jadi dia bukan mustahik. Penerima itu bukan orang yang layak menerima zakat, maka tak boleh. Tak tercapai dan tak sempurna bayaran zakat fitrah kita. Kena beri kepada orang yang memang layak menerima zakat fitrah. Itu hati-hati. Kan? Bila katalah kadang-kadang ada setengah tu dia kata tak apalah. Mungkin dia bayar zakat, dia tak nak bayar zakat kepada amil sebab dia nak agihkan sendiri. Yeah. Jadi dalam agihan yang wajib, bukan hak lebih, ya, kadang-kadang orang tu dia bayar lebih. Dalam dia nak bayar tu, kena pastikan yang mustahik zakat, penerima zakat itu benar-benar memenuhi syarat penerima zakat fitrah. Kalau tidak, dia kena ganti. Itu. Terima kasih. Baik. Jadi panjang lebar tu sebab soalan pun panjang tadi kan Ustaz. Dan saya rasa memang satu persoalan yang menarik dan selalu ditanya oleh orang lain. Dan Ustaz, sebagai kesimpulan akhir Ustaz, kita dah berada di hujung program dan mungkin Ustaz ada nasihat untuk saya dan juga untuk penonton-penonton di rumah, macam mana kita nak jadi muzaki yang terbaik. Ustaz, silakan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya mengharapkan supaya dengan hasil bedah hadis tersebut, kita sebagai orang yang membayar zakat, kita berusaha, kita cuba, pertama, semua umat Islam termasuk kita berusaha untuk menjadi muzaki, menjadi orang yang membayar zakat, bukan orang yang menerima zakat. Kerana apa? Kerana menyahut perintah Allah dan juga melaksanakan salah satu daripada rukun Islam,
iaitu membayar zakat, bukan menerima zakat. Kemudian yang kedua, sebagai muzaki, kita hendaklah berusaha untuk menjadi muzaki yang terbaik. Maksud muzaki yang terbaik ini, kita cuba membayar lebih daripada apa yang telah ditetapkan. Kan? Saya juga mengucapkan tahniah kepada Lembaga Zakat Negeri yang mana pada hari ini membuat beberapa kategori yang berbeza dalam pembayaran kadar zakat fitrah, iaitu RM7, RM14 dan RM21 berdasarkan jenis beras yang dimakan. Jadi kadang-kadang kita makan beras biasa, mungkin kita layak bayar RM7. Tapi kita terlupa yang perbelanjaan kita, makanan kita, entah berapa banyak nasi Arab kita duk makan, kan kita makan makanan-makanan mewah yang harganya lebih mahal daripada beras basmati. Jadi untuk itu, itu yang saya katakan bahawa cuba untuk kita membayar lebih daripada apa yang telah standard yang telah ditetapkan kepada kita. Jadi semoga kita menjadi orang yang membayar zakat dan juga menjadi muzaki yang terbaik dan berkongsi harta kekayaan kita dengan umat Islam yang marhain yang lain. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Hafiz Mahyidin, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM. Shah Alam saya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat ambil iktibar, ambil sikit ilmu. Kalau tak dapat banyak, sikit pun tak apa. Nota-nota yang kita dah ambil pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk kita kongsikan manfaat yang kita dapat ni. Sharekan program ini untuk semua orang dapat tahu info yang sama. Tapi kalau bagi tahu kepada anak-anak dan juga kepada suami isteri, mungkin lebih baik. Dan kita akan bertemu lagi dalam program Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Bersama saya Jalal Zaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli